Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Ahmad Mursyid bin Wan Zafri. Nombor matriks DHU 2019-23951 dari kelas DPHU 4I. Jadi pada hari ini saya dan rakan-rakan saya akan membentangkan tajuk artikel kajian terhadap syarat dan fenomena semasa dalam pembangunan program homestay di Malaysia. Jadi kita mulakan pembentangan. Sebelum tu saya ingin menceritakan serba sedikit tentang latar belakang industri pelancongan di Malaysia. Jadi industri pelancongan di Malaysia merupakan pencetus utama kemajuan sektor perkhidmatan. Dalam tempoh rancangan Malaysia yang ke-8, iaitu dari 2001 hingga 2005, sektor pelancongan telah mengambil peranan yang lebih besar dalam merancang ekonomi. Dasar dalam sektor pelancongan pula ialah untuk mencapai pertumbuhan pelancongan yang mampan bagi merealisasikan potensi pekerjaan yang banyak dan kesan penjanaan pendapatan dalam negeri dan kawasan tempatan. Kemajuan dan perkembangan negara dalam industri pelancongan semakin besar dan luas dari tahun ke tahun. Ini adalah data pelancong 2017 hingga 2018. Di sini kita dapat lihat penurunan dari kadar pelancong yang datang. Tapi dalam perbelanjaan pelancong dilihat di situ ada peningkatan sebanyak 2.4% dan perbelanjaan per kapita juga turut meningkat sebanyak 2.9%. Jadi di sini kita nampak kemajuan dari segi industri pelancongan yang menyebabkan peningkatan perbelanjaan pelancong dan juga purata tempoh penginapan. Namun, pada tahun ini iaitu tahun 2020 dan lewat tahun 2019, negara telah mengalami kerugian sebanyak RM3.37 bilion berikutan wabak coronavirus atau lebih dikenali sebagai COVID-19. Kerugian tersebut adalah anggaran yang dikeluarkan kerajaan yang disampaikan melalui Perdana Menteri Malaysia yang ke-8 iaitu Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Yassin dalam akhbar Berita Harian pada 13 Mac 2020. Perkara ini turut memberi tamparan hebat kepada keluaran dalam negara kasar iaitu KDNK Malaysia yang mengalami penyusutan sebanyak 0.8% hingga 1.2% atau lebih jelas lagi dalam jumlah RM10.8 bilion hingga RM17.3 bilion. Banyak betul kan? Ia berlaku susulan pakej pelancongan yang dibatalkan mereka dan yang bekerja dengan syarikat-syarikat penerbangan dan perhotelan turut terjejas. Langit tidak selalu cerah, awan pula tidak selalunya mendung. Setelah sekian lama industri pelancongan terganggu akibat penularan wabak COVID-19, sektor pelancongan di Malaysia kini kembali bernafas dengan pengamalan gaya hidup norma baru. Pelan rancangan pasca COVID-19, kerajaan telah mulakan dengan merancang pelancongan domestik terlebih dahulu sebelum melihat kepada pelancong asing. Dalam hal ini, kerajaan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan bagi menentukan prosedur standard untuk pelancong dari dalam dan luar negara untuk terus melancong. Antara individu yang terlibat dalam pelan rancangan COVID-19 dalam industri pelancongan ini adalah pihak pengurusan sendiri dan pekerja homestay juga turut bersama dalam merangka pelan rancangan pasal COVID-19. Setiap homestay di negara ini akan mengikuti program pengalaman homestay Malaysia dengan gaya norma baru yang telah diselaraskan oleh Kementerian Kesihatan, Majlis Keselamatan Negara dan pihak kerajaan yang terlibat. Hal ini tidak lain tidak bukan untuk menggerakkan kembali industri pelancongan dan kerajaan, pihak industri dan masyarakat perlu bersama-sama berperanan membangunkan semula industri ini.
Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Abdul Latif bin Muhammad Zain. Nombor matrik DSU 2019-24061 dari kelas di PSU 4G. Dan saya akan membentangkan tentang peranan homestay atau komuniti setempat. Yang pertamanya adalah peranan homestay ini adalah kemudahan tempat tinggal kepada pelancong bersama tuan rumah, di mana kemudahan tempat tinggal ini adalah jauh lebih murah ataupun berpatutan dengan harga dengan apa yang pelancong akan bayar, dan dan pelancong juga dapat menjimatkan kos pengangkutan selepas berada di tempat tinggal. Salah satu contohnya, di tempat tinggal, selepas sampai di tempat tinggal, mereka tidak perlu meluarkan kos untuk membayar pada Grab, taksi ataupun bas, kerana untuk pergi ke tempat aktiviti seterusnya. Okey. Dan yang keduanya adalah peranan homestay ni dapat memberi peluang kepada pelancong berinteraksi dan mengalami cara hidup seharian tuan rumah. Salah satu contohnya, dia orang dapat berinteraksi dengan tuan rumah dalam dialek Kelantan, dalam logat dialek Perak ataupun Utara ataupun Sabah ataupun Sarawak. Dia orang dapat merasai sendiri dan mengalami cara hidup seharian tuan rumah. Dan contoh cara hidup tuan rumah, bangun pagi macam mana, aktiviti pagi macam mana, aktiviti menyediakan juadah sarapan pagi macam mana, macam mana tuan rumah makan, apa tuan rumah makan, ataupun salah contohnya, kalau contoh di Kelantan, kalau pada petang, waktu petang, jika hujan turun, jika waktu petang hujan, biasanya diorang akan minum akan ubi kayu, makan ubi kayu dengan kopi O ataupun teh O. Benda tu macam lain tempat lain cara. Mungkin diorang dapat rasai benda tu sendiri. Bayangkan dengan suasana kampung, dengan hujan sejuk, kita makan ubi kayu panas. Sedap. Dan seterusnya adalah mereka pelancong dapat merasai aktiviti sosio budaya komuniti, ataupun ianya cara hidup ataupun adat istiadat budaya setempat. Salah satu contohnya, contoh pada waktu pagi. Pada waktu pagi mungkin mereka akan boleh tengok, kalau selepas waktu pagi, diorang boleh tengok cara orang kampung bekerja, sama ada menoreh getah ataupun tanam padi ataupun berkebun ataupun ternak lembu, kerbau, binatang semua. Dan pada waktu petang, diorang dapat tengok remaja-remaja bermain bola di padang kampung, ataupun bukan padang kampung, di padang kampung, padang yang tidak seperti di bandar. Contohnya, di mana palang pun dibuat dengan tiang buluh dan sebagainya, bukan besi. Dan mungkin petang diorang tengok remaja-remaja bermain wow, layang-layang, ramai-ramai di kawasan-kawasan kampung. Diorang mungkin akan tengok budaya-budaya, mungkin pada malamnya diorang akan tengok mungkin aktiviti kebudayaan yang diamalkan oleh komuniti setempat, tarian zapin, wayang kulit, tarian mokyong atau sebagainya. Dan akhir sekali, peranan homestay ini adalah salah satu daya tarikan pelancongan di setiap suatu destinasi pelancongan. Iaitu salah satu contohnya, kalau contoh di Gunung Stong, di mana Gunung Stong ini adalah air terjun yang tertinggi di Asia, di mana jika mereka berada di sekitar, berada di homestay sekitar Gunung Stong, diorang akan dapat rasai macam mana aktiviti-aktiviti yang komuniti setempat yang berada di air terjun tu melakukan aktiviti mereka, ataupun mereka pergi ke sana. Jika diorang bukan berada dalam program ni, diorang takkan tahu apa selok-belok air terjun, apa selok-belok untuk ke hutan dan sebagainya. Dan ini adalah salah satu pengalaman yang mahal yang pelancong dapat rasai. Dan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kenalkan diri saya Ahmad Bukhari bin Muhammad Idris di kelas PSU kelas 4H. Jadi jadi okay, saya akan terangkan tentang konsep homestay di Malaysia dan di luar Malaysia. Jadi sebelum saya terangkan jadual ni, konsep banyak negara ni kan, saya akan bagi sedikit penerangan. Jadi definisi bagi konsep homestay ni ataupun yang sering dibezakan dengan inap desa ni, mereka jadi mengikut situasi negara lah. Jadi konsep ni mengikut pelbagai negara, bukan, maksud saya ia tidak sama lah. Jadi konsep setiap negara berbeza dengan mengikut tempat, cuaca dan keadaan dan sebagainya. Jadi dia homestay ni ia merujuk kepada bentuk penginapan atau satu bentuk kemudahan tempat tinggal di mana pelancong diberi peluang untuk tinggal bersama dengan keluarga tuan rumah yang dipilih untuk berinteraksi serta mengalami cara hidup seharian bersama keluarga tersebut. Jadi di mana homestay ni konsep dia untuk pelancong datang dan menetap di kawasan tu dengan orang kata dengan mengalami ataupun merasai kehidupan masyarakat di situ. Jadi jadi mereka berpeluang lah untuk menikmati keindahan sekitar tempat tinggal homestay tu dan untuk merasai makanan ke minuman tradisional dan mempelajari warisan di situ ataupun boleh mereka melakukan aktiviti di situ seperti trekking, jungle trekking dan sebagainya. Kenapa ini homestay ni mereka memfokuskan terutamanya di Malaysia, mereka mengkhususkan di tempat homestay ni di luar bandar. Di mana kita tahu luar bandar ni bukan kita nak katakan ia bodoh, tapi untuk mencari warisan-warisan yang terdahulu nenek moyang kita, senang mudahlah untuk kita mencari di kawasan-kawasan perkampungan di luar bandar ini. Sebab kalau kita nak mengharapkan di bandar, memang sukar sekali buat masa zaman sekarang ni untuk kita mempelajari ilmu warisan terkini, warisan terdahulu. Jadi homestay ni di Malaysia khususnya dia banyak tarikan dia. Homestay ni memang laku lah kalau dekat luar bandar kan, sebab dia orang dapat mempelajari, dapat menikmati keindahan alam semula di kawasan situ. Jadi homestay ni kalau nak menceritakan, ia mula diperkenalkan di Eropah pada lebih kurang pada 1970-an, akhir tahun, dia buat tahun begitu. Dan dia mula berkembang di negara lain. Dan contohnya di Australia, istilah homestay ni digunakan sebagai tempat penginapan untuk para pelajar, student yang belajar di Australia dan yang menuntut di sana. Dan siapa yang mempelajari di sana, mereka akan menyediakan kawasan homestay macam ni dan disuruh mempelajari menghidup macam mana kehidupan mereka di sana bersama keluarga di sana, keluarga di Australia. Jadi student yang antarabangsa yang dari mana, di Malaysia ke, Indonesia ke, dari Europe ke, yang belajar di Australia, jadi mereka dapat ni lah penginapan di sana. Dan mereka akan tinggal bersama keluarga ataupun keluarga angkat sehinggalah tamat tempoh pengajian mereka. Jadi homestay di Australia ni dia orang merancang lah, dia orang tengok benda ni, kemajuan homestay ni meningkat dan mereka berjangka mungkin 2025 nanti sebanyak 500,000 lebih student yang akan belajar di sana. Dan dia orang punya homestay ni mungkin lebih orang kata lebih dapat sambutan. Dan jadi
Jadi menurut keadaan Nihad, homestay dibentuk sebagai suatu ideal iaitu pelajar antarabangsa akan berhadap dengan budaya dan bahasa dalam persaudaraan keluarga yang sama dan rapat. Jadi memanglah kalau siapa yang melukis satu kawasan tu, dia menetap di kawasan tu, memang secara tidak langsung dia akan mempelajari sedikit tentang aktiviti di sekitar masyarakat itu. Jadi seperti yang kita boleh lihat di slide yang disediakan, jadi ini adalah perbezaan konsep setiap negara yang telah mengadakan homestay ni di negara mereka. Jadi seperti di Malaysia, khususnya di Malaysia, konsep dia lebih kepada budaya, untuk menjadi sebuah budaya. Dan Amerika Syarikat, konsep ni adalah homestay pertanian dan homestay pendidikan. Kanada, homestay budaya, homestay warisan. Australia, farmstay. Jepun, home visit, homestay pendidikan. Korea Selatan, homestay pendidikan. Dan yang bawah ni di sekitar Afrika Selatan, ada Stay, New Zealand homestay and Coastal homestay. Dan sekitar negara jiran kita di ASEAN Tenggara, juga di Filipina, Thailand dan Singapura, Indonesia telah mengadakan homestay ni untuk pelancongan. Dengan Filipina dengan mengamalkan homestay budaya, Thailand dan homestay pelajar, student homestay, homestay sukarela volunteer homestay dan homestay budaya. Dan Singapura, homestay bandar, dan akhir sekali Indonesia, negara jiran kita, iaitu mengamalkan homestay budaya. Jadi seperti yang kita tengok di sini, dah banyak dah negara yang mengamalkan homestay ni kan. So sebab mereka dapat tahu pelancong bila datang, bukan hanya, kalau kita tengok, kalau pelancong datang, diorang jika duduk kat hotel ni, ada yang kebanyakannya kos tinggi lah. Jadi, dan di bandar-bandar. So kalau orang pelancong yang ingin mempelajari dari segi alam semula jadi ke ataupun nak mempelajari kehidupan semua masyarakat tu, jadi homestay ni dia sangatlah diperlukan di sekitar luar bandar. Jadi di Malaysia sendiri, program homestay ni telah wujud telah dilancarkan dalam sekitar 1995 di Temelur Pahang. Jadi Malaysia pun, jadi pada waktu itu dia telah menawarkan penginapan pelancongan istimewa dengan menetapkan harga yang berpatutan. Jadi dalam tu, dalam program ni dia menekankan terhadap layanan masa di kediaman lah. Penduduk tempatan diberikan dengan dikenakan dia ni dalam program ni mereka menekankan layanan yang baik buat pelancong yang datang. Jadi orang kata apa, prosedur ataupun pelaksanaan homestay ni semuanya merujuk kepada, telah ditetapkan oleh Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia. Dan mereka juga mendefinisikan homestay ni di Malaysia sebagai satu bentuk pengalaman yang melibatkan pelancongan tinggi bersama keluarga tuan rumah. Tuan rumah maksudnya tempat kawasan yang homestay tu ada lah. Jadi dia dapat dikaitkan dengan pelancong yang datang dan keluarga tuan rumah di situ. Contohnya macam orang Australia kan datang ke Malaysia, diorang menetap di contohnya di Temelur. Jadi Temelur tu dah tuan rumah. Jadi mereka menetap di sana dan mereka dapatlah merasai kehidupan orang Temelur sendiri. Jadi jadi kawasan ni pun telah mengikut ketetapan yang disediakan oleh Kementerian Pelancongan dan Budaya Malaysia dengan adalah dia punya syarat-syarat dia punya ketitik berat dia mereka untuk memastikan dia berjalan lancar. Jadi program ini juga program ni berbeza dengan seperti konsep yang lain. Contohnya di mana di India, tak silap saya, di India, konsep B&B iaitu bed and breakfast. Mereka mengamalkan konsep ni dan homestay diintegrasi bersama sebagai satu bentuk penginapan alternatif kepada para pelancong yang tidak membezakan ciri-ciri homestay dan B&B ni Jadi hal ni dia agak sangatlah berbeza di Malaysia, di mana Malaysia homestay menekankan unsur local touch dan para pelancong harus tinggal bersama tuan rumah serta menjalankan aktiviti harian tuan rumah sebagai produk
sebagai tempat produk pelancongan berbanding dengan B&B yang tidak menekankan elemen tinggal bersama dengan tuan rumah. Dia macam menganggap hanya duduk di hotel biasa saja. Jadi banyaklah benda yang manfaat untuk pelaksanaan program homestay ni. Jadi saya rasa itu saja untuk konsep homestay di Malaysia dan luar Malaysia. Sekian, terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zuhazi bin Muhammad Zulkifli dari kelas 4H di issue 2019-24,000 akan menyampaikan poin tentang sejarah latar belakang sejarah homestay di Malaysia. Okey, setiap tempat dan setiap negara mesti ada latar belakang sebab apa nama dia Sepanyol ke Belanda, mesti ada sebab. Macam kita dulu tanah Melayu, so kita tukar ke Malaysia pada tahun berapa saya lupa. Okey, so dekat Malaysia tentang sejarah homestay ni pada tahun 1995 di Temerloh, Pahang. Okey, first kat Malaysia ni time tu dekat Pahang dilancarkan pada 1995 dengan menawarkan perkhidmatan penginapan istimewa kepada pelancong. So homestay ni sebenarnya dia menambahkan lagi tarikan untuk pelancong luar negara datang ke negara kita untuk untuk mencari tempat yang istimewa di negara kita ni. So kalau diorang datang Malaysia, mesti diorang nak cari tempat penginapan yang menarik kan. So Malaysia telah mendapat satu idea untuk menambahkan lagi penarikan, iaitu dengan mengadakan homestay di Malaysia ni. Okey, seterusnya Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia mendefinisikan homestay sebagai satu bentuk pengalaman yang melibatkan pelancong tinggal bersama keluarga tuan rumah yang telah berdaftar dengan Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia. Okey, maknanya homestay ni dia kita akan duduk sekali dengan tuan homestay tu kat sana lah. Macam dia akan menjaga keselamatan setiap orang yang duduk dekat homestay ni. Okey, selain itu homestay ni dia kena daftar dengan Kementerian Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia. Wajib lah senang cerita sebab tak nak nanti jadi kes kalau tidak daftar lagi teruk tuan rumah untuk homestay tu nanti. Okay, next point. Konsep homestay ni menekankan unsur lunch tower, iaitu para pelancong harus tinggal bersama dengan tuan rumah serta menjalankan aktiviti harian tuan rumah sebagai produk pelancongan berbanding B&B dan tidak menekankan elemen tinggal bersama tuan rumah. Okey, bagi pihak Sabah pula, bagi Persatuan Homestay Sabah mendefinisikan homestay sebagai a place where travelling can stay and live with a local host family and their family home. So program homestay ni menitik beratkan unsur sosial budaya komuniti di luar bandar dan aspek lain seperti makanan tradisional serta aktiviti ekonomi yang menjadi produk dalam program homestay. So homestay ni macam tak bagi homestay yang macam tepi-tepi hutan tu, bukan tepi-tepi hutan, macam tepi-tepi flora dan fauna. Kita boleh nampak keindahan flora dan fauna di Malaysia ni. So pelancong akan lagi menarik. Tak bagi kalau pelancong jenis
suka explore ke dalam untuk mencari tanaman-tanaman yang menarik dekat negeri kita ni. Macam kita ni, Malaysia ni kebanyakannya yang selalu tertarik macam durian. Kadang orang luar negara ni dia suka durian, kita tak tahu kan benda tu bagi diorang sedap. Okay, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kepada Madam. Nama saya Muhammad Ilham bin Abdul Razak. Daripada kelas DPHU 4H. Nombor matrik saya DHU 2019-23960. Okey, pada bahagian saya akan terangkan berkenaan dengan syarat-syarat asas program homestay. Okey, sebelum tu kita kenal dulu apa itu program homestay. Okey, program homestay ni merupakan satu bentuk pengalaman di mana pelancong dan pengusaha homestay yang telah berdaftar dengan MOTAC tinggal bersama. Tetapi bukan duduk satu rumah lah. Dalam satu program tu, diorang tinggal bersama. Dan tujuan program ni untuk berinteraksi lah dengan penduduk kampung, mengamalkan mengamalkan gaya hidup masyarakat kampung dan kebudayaan mereka. Lepas tu dia ditekankan dalam bagi produk ini adalah lebih kepada produk pelancongan, iaitu lifestyle atau yang berunsurkan pengalaman. Okey, seterusnya kita tengok kepada apa yang perlu sekiranya seseorang itu ingin membuat program homestay. Okey, sesiapa yang ingin membuat program homestay, dia perlu mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh MOTAC, iaitu dia kena, ini sebagai permission ataupun kelayakan lah siapa yang ingin membuat program homestay. Okey, iaitu bakal pengusaha homestay perlu menyertai khusus asas pelancongan Malaysia yang dianjurkan oleh Institut Kemajuan Desa, iaitu INFRA. Okey, setelah dia join ataupun menyertai khusus tersebut, dia akan dapat sijil sijil pengenalan homestay daripada MOTAC sebagai bukti lah yang dia telah menghadiri khusus tersebut. Okey, seterusnya kita pergi kepada syarat-syarat asas sebelum menubuhkan program homestay yang telah ditetapkan oleh apa? MOTAC. Okey, yang pertama, pengusaha homestay kena sediakan sekurang-kurangnya 10 buah rumah bagi setiap kelompok ataupun kluster homestay bagi sesebuah kampung. Okey, ini bermakna dalam satu kampung tu kena ada 10 buah homestay untuk melayakkan pengusaha homestay tu buat program homestay lah. Okey, yang kedua, sekiranya rumah panjang harus mempunyai sekurang-kurangnya 10 unit rumah dalam sesebuah rumah panjang tersebut. Okey, ni bermakna dalam satu buah rumah panjang yang panjang tu, dia kena ada 10 unit rumah. Dalam rumah panjang tu kena ada rumah, tapi kena ada 10. Okey, yang ketiga, maksimum 4 buah bilik sahaja yang disediakan oleh tuan rumah kepada pelancong. Okey, ni makna kalau 1, 2, 3 bilik boleh. Dia paling maksimum 4 bilik. Kalau lebih tak boleh. Okey. Yang keempat, mempunyai kemudah sampaian dari segi pengangkutan
ataupun perhubungan. Okey, ni macam sesiapa yang ingin membuat program homestay, dia tak boleh dekat tempat yang terpencil, yang orang tak boleh nak detect kita. Dia macam tu. Dia lagi satu, tempat dia pun kena dekat dengan orang ramai, dengan masyarakat. Dia tak boleh dalam hutan, dia tak boleh tempat-tempat yang tersembunyi lah. Okey, yang kelima, menjaga tahap kebersihan rumah. Itu biasalah. Kalau kalau para pelancong tengok kita punya kawasan persekitaran kampung tu kotor, dia takkan menyewa sebagai program homestay kat situ. Okey. Yang keenam, menjaga keselamatan pelancong sepanjang penglibatan. Okey. Bermulanya para pelancong tu masuk ke kawasan kampung kita, kita kena guide dorang daripada, bukan nak cakap jaga tepi kain. Ini sebagai keselamatan dorang lah, keselamatan mereka. Sebab kita yang bertanggungjawab atas apa yang berlaku terhadap mereka. Okey. Yang ketujuh, kita pengusaha homestay perlu menawarkan dan melibatkan pelancong dalam aktiviti masyarakat kampung. Okey, yang ni contohnya sebagai benda yang selalu masyarakat kampung buat, seperti menora getah, sawah padi, memancing, petik koko, petik kelapa dan sebagainya. Ni kan sebagai pengalaman. Kita nak tanamkan pengalaman masyarakat kampung kepada para pelancong. Okey. Itu juga sebagai salah satu tujuan program homestay ni ditubuhkan. Okey. Yang terakhir iaitu yang ke-8, menawarkan dan melibatkan pelancong dalam permainan sukan. Sukan tradisional lah, bukan yang sukan yang diorang dah tahu. Kalau diorang dah tahu tu bukan pengalaman. Itu pengetahuan sedia ada. Okey. Permainan tradisional ni macam mana? Okey, dia seperti kebudayaan, seperti congkak, benda-benda yang orang dahulu-dahulu buat, orang-orang kampung, bukan orang-orang bandar yang hidup moden. Okey, seperti congkak, sepak raga, cak lempong, tarian rakyat. Contoh kalau program homestay tu dekat Johor, buatlah tarian kuda kepang, dan sebagainya. Okey, itu saja syarat-syarat bagi membuat program homestay. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Abdul Azim bin Rafi'i, daripada DPHU 4I, matric numbers DHU 2019-24-239. Okay, first saya akan menceritakan mengenai transformasi perubahan homestay di Malaysia. Okay, first kita diperkenalkan dengan homestay tradisional. Tetapi pada tahun 2012 homestay komersial mula diperkenalkan dan dikenali oleh rakyat Malaysia. Okey. Homestay tradisional biasanya pelancong tu ataupun penempatan akan duduk bersama dengan tuan rumah. Selalunya tuan rumah akan menyediakan makanan, minuman, tempat semua keperluan yang dia perlukan. Okey, pada tahun 2012 homestay komersial ni dia duduk berasingan dengan tuan pemilik, macam rumah asing-asing.
dan kemungkinan jauh pun ada juga. Segala keperluan dan keselesaan tetap diberikan dan pelancong mempunyai masa yang lebih terluang untuk bersama mereka. Macam private time, so diorang ada masa untuk meluangkan bersama mereka saja. Homestay ni homestay komersial, dia sangat terkenal bagi pelancong yang berkumpulan daripada luar ataupun dalam negara. Diorang lebih gemar untuk menggunakan homestay komersial berbanding hotel tradisional yang telah diperkenalkan di Sabah Sarawak. Berkenaan hotel komersial ni, ia semakin meningkat jumlahnya dan lebih diterima oleh masyarakat pelancong dari dalam atau luar negara berbanding hotel tradisional. Dan homestay komersial ni baru lagi dalam istilah ni, baru 2012, 8 tahun lebih kurang, dan tidak ada dalam senarai motek lagi. So tapi pelancong mula tetap menggunakannya walaupun motek tak pernah memberikan sijil yang apabila kita menyertai kursus infra, dia akan memberikan sijil penyertaan untuk hotel tradisional. Tetapi homestay tradisional, tapi homestay komersial belum lagi dia membuat kursus seperti homestay tradisional di seluruh negara. Refleksi yang kita dapat daripada kajian ini, dapat kita tahu tentang konsep homestay yang telah ditetapkan oleh Motek dan cara untuk mendapatkan sijil pengiktirafan daripada Motek melalui menyertai kursus yang dibuat oleh Infra dan disijilkan oleh Motek. Sejarah bermulanya homestay ini serta perubahan homestay daripada tradisional kepada komersial. Kerajaan turut menitiberkan industri homestay yang memfokuskan masyarakat yang luar bandar Sabah Sarawak terutamanya dalam memberikan dana bantuan untuk menaik taraf lagi perkhidmatan ini bagi pelancong yang ingin melancong ke dalam negara atau pelancong yang luar untuk masuk ke dalam negara. Seterusnya, sektor ini dapat meningkatkan sosioekonomi di kawasan homestay tersebut. Bila mana pelancong datang menginap di homestay tersebut kan, mesti diorang akan membeli barang keperluan, mestinya makanan, air, minuman, ais, mesti diorang akan beli kat kawasan tersebut je, senang. And then seperti industri kat sana seperti kilang pun akan meningkat lagi ke taraf mereka, sebab pelancong alang-alang situ jumpa pula macam kilang buat keropok ke, mesti diorang akan pergi melawat kejap, tengok-tengok macam mana cara pembuatan keropok kalau kita pergi kat Terengganu kan. Dengan itu sosioekonomi tersebut boleh meningkat dan boleh juga meningkatkan pendapatan negara bagi saya kan. Ia lebih selesa bagi sesetengah pelancong dari memilih hotel. Kadang-kadang pelancong lagi memilih menggunakan homestay daripada hotel kerana mereka rasa lebih private lah. Sebab kadang-kadang hotel kan dia akan ketuk nak kemas apa setiap hari kan. Tapi kat homestay ni dia tak kacau kita. Dia tak datang setiap macam 2 jam sekali ketuk pintu tengok ada apa. Tak ada. Kalau kita nak komplain apa, kita call je kadang-kadang kan. Sebab itu homestay sekarang pun banyak homestay sekarang meningkat sangat cepat di seluruh negara dan menjadi pilihan rakyat Malaysia. Kita beralih kepada kebaikan dan cabaran dalam menyiapkan kajian ni. Kebaikan dia adalah sejarah homestay ni kita dapat
kita dapat mengetahuinya dengan mendalam. Sebab first kita tak tahu homestay ni mula diperkenalkan di Sabah, Sarawak, Kudasan semua tu. First diorang diperkenalkan ke sana, barulah seluruh Malaysia mula mengembangkan ni. First diorang kat sana sebab diorang kat sana lebih kurang pendalaman sekian. Sebab itu dia diperkenalkan di sana dulu untuk masyarakat luar mengenali dan memahami adat diorang kat sana. So kat sana diperkenalkan homestay tradisional, yang mana tuan rumah tu duduk setempat sekali dalam satu rumah, satu bumbung. Tuan rumah akan menyediakan makanan khidmat semua untuk pelancong yang minat di sana. Okey, dan dapat kita juga ketahui bahawa homestay di bawah pemerhatian Motek. Yes, sebab kan kita ada untuk mendapatkan CJ Motek itu melalui menyertai khusus yang dianjurkan oleh Infra dan dikeluarkan CJ oleh Motek. Okey, justru kita tahu kat sini bahawa Motek juga memainkan peranan penting lah untuk memastikan homestay ni lingkup piawaian ditetapkan, macam keselamatan semua, apa kemudahan itu betul-betul untuk keselesaan pelancong itu dapat dipenuhi. Semua keperluan keselamatan lah paling penting dalam industri ni, kerana keselamatan boleh membuatkan kita naik dan turun. Kalau pelancong rasa tidak selamat bila menginap kat sana, of course dia memberikan review yang teruk. So of course homestay tu akan down. So aspek keselamatan antara yang terpenting. Okey, dan kebaikan yang last sekali ialah dapat kita memahami lebih mendalam cara mengendalikan homestay dengan betul, dengan tepat sekali, dengan mengutamakan aspek keselamatan ke semua, perkhidmatan, kepuasan, kebersihan ke semua dapat kita pelajari dan dilaksanakan jika kita ingin menguruskan homestay pada masa akan datang lah. Kalau nak buat bolehlah ikut kursus yang diajukan oleh Infra, mendapat sedia pada Motek, semua beritahuan, boleh di-apply nanti. Okey, dan kita kembali kepada cabaran. Okey, cabaran ni adalah dalam walaupun semakin banyak homestay ni kan, tetapi yang mengikuti kursus dan mendapat CJ pada Motek itu tak ramai, yang tak sebanyak yang mempunyai sekarang homestay jumlah tu. Ada yang tidak menyertainya. So ia menjadi masalah kita untuk membuat beberapa kiraan yang sebenarnya tanpa yang menyertai kursus tu, jumlah keseluruhan semua. Okey, bila tidak berdaftar, so jumlah sebenar kita tahu. So kita ada jumlah yang tu je. Padahal I think lagi banyak rasanya jumlah homestay ni yang tradisional semua tu. Tapi kerana diorang tak daftar, tak ikut kursus yang diajukan oleh Infra tu, so jumlah sebenarnya, jumlah keseluruhan yang tanpa tu kita tak tahulah. Tapi jumlah yang berdaftar semua ada yang telah diceritakan. Okey, itu kot saja daripada saya. Okey, saya harap PKP kita ni sekarang pun ada yang melancur dalam negara kan. Homestay pun dah, hotel semakin banyak diterima sebab PKP ni kan, kerana tidak boleh melancur ke luar negara. So dalam meningkatkan ekonomi, bolehlah melancur ke dalam negara dengan menyewa homestay pun meningkatkan ekonomi setempat juga kan, daripada pergi ke hotel pun benda aliran duit tu akan sama ke dalam negara kan. So itu saja daripada saya. Terima kasih kerana mendengar.